Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Ayuh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu kembali kita di dalam rancangan Bual Bicara Terbaik. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, para penonton, apa khabar? Alhamdulillah, sekiranya baik. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya kurang bernasib baik, maka saya mewakili kru dan produksi mendoakan di mana sahaja para penonton kita berada, moga-moga dipermudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa pada hari ini, pada hari Sabtu jam 6.30 pagi, 2 Julai 2022, kita akan sambung pengajian kita berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 67 sehinggalah ayat yang ke-69 yang akan dikendalikan oleh saya, Da'i Fahmi, dan juga bersama dengan kita tak lain tak bukan panel yang hebat, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah, sihat Ustaz ya? Sihat, alhamdulillah. Segak seperti biasa ya. Alhamdulillah, terbaik Ustaz. Terima kasih. Nanti Ustaz belanja. InsyaAllah. Biar tepi sikit Ustaz. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa saya minta kepada para penonton untuk kita sediakan mushaf untuk sama-sama kita mendengar dan kita mengikuti bacaan yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz kita sebentar sahaja lagi. Kemudian sediakan buku nota dan juga pen. Namun sebelum kita menyelusuri lebih jauh lagi di dalam program kita pada pagi ini, seperti biasalah, sekiranya anda bersama dengan saya, kita akan mulakan sebelum kita nak mulakan program kita akan buat regangan dahulu. Pada minggu lepas kita mungkin dah buat regangan pada otot flexor retinaculum dan juga otot orbicularis oculi. Kat mana tu? Flexor retinaculum dekat sini. Dekat pergelangan tangan. Orbicularis oculi di mata, kawasan mata kita. Pada hari ini kita nak buat urutan regangan dulu di bahagian muka kita. Sebenarnya di bahagian muka kita ni ada lebih kurang 42 otot. 42 otot. Jadinya pada hari ini kita nak buat urutan di bahagian pipi kita. Apa nama otot ni? Nama otot ni adalah zygomaticus. Zygomaticus, dia ada dua, zygomaticus major, zygomaticus minor. Jadi kita urut kedua-dua, major dan minor. Di kawasan belah sini saya nak tuan-tuan semua ambil jari tuan-tuan, kemudian baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian urut di bahagian pipi kita ni, urut dia atas bawah 3 kali. Sambil itu kita bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, moga-moga apa yang disampaikan oleh saya ini bermanfaatlah. Sekiranya tuan-tuan ada rasa mengantuk ke apa, bolehlah urut di bahagian muka ni, supaya apa, kita ni tak rasa mengantuk nak mengaji kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, tanpa bermasa lagi, sekiranya tuan-tuan terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di Facebook kami di ruangan komen Tanyalah Ustaz TV3. Baik, insya-Allah kita nak terus mulakan pengajian kita pada pagi ini. Ustaz, hari ini kita punya surah Az-Zumar ayat 67 sehingga ayat yang ke-69. 69, betul. Jadi Ustaz nak baca dengan taranum apa ini Ustaz? Hari ni saya nak baca lagu Bayati. Bayati ya, Masya Allah. Hari ni baca lagu Bayati yang agak tidak heavy sebab rasa sakit tekak sikit. Masya Allah. Tak apa Ustaz. Tidak heavy Ustaz pun lain level dia. Boleh insya-Allah. Kita persilakan pada Ustaz insya-Allah. Semua boleh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, kepada ibu ayah yang sudah pun seawal pagi bangun dari tidur dan telah melakukan solat subuh sama ada berjemaah ataupun berjemaah di masjid, surau ataupun di rumah. Kita mulakan hari ini dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan sementara, dan pastinya kepada Allah jugalah kita akan dikembalikan satu hari nanti. Ya, perbincangan kita Sabtu dan Ahad seperti biasa temu janji kita dengan Rihabul Quran di bawah naungan Al-Quran. So hari ini surah Zumar ayat 67-69. Saya nak baca lagu Bayati. Lagu Bayati ini dia lagu yang agak tak berat, dia agak ringan supaya kita semua boleh ikut hari ini. Cuba dulu lagu Bayati pagi ni. Masya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita lihatkan terjemahannya. Ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan mereka iaitu golongan musyrik tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya. Sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman kuasanya dan langit tergulung dengan kuat kuasanya. Maha sucilah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Ayat 68, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah, terkemudiannya mati. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Dan akan bersinar terang benderanglah bumi, iaitu hari kiamat, dengan cahaya Tuhannya. Dan akan diberikan kitab suratan amal, iaitu untuk dibicarakan. Dan akan dibawa nabi-nabi serta saksi-saksi. Dan akan dihakimi di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim yang mengingatkan kita. 3 ayat ini, Daim Fahmi dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, rumusan awalnya ialah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia bahawa setelah manusia hidup di atas permukaan bumi ini, akan ada satu tempoh untuk manusia mengakhiri kehidupan mereka, sama ada manusia ataupun alam keseluruhannya. Masa hidup di atas dunia ini, ada yang beriman, ada yang kufur. Betul. Ada yang terima ajaran dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul, ada yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesemua mereka ada pelbagai reaksi. Ada yang beriman pantas, ada yang beriman teragak-agak, ada yang beriman di penghujung hayat. Jadi ada juga yang sampai kesudah, walaupun didatangkan pelbagai bukti, pelbagai tanda-tanda kekuasaan Allah, tetap keras hatinya daripada menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah dah beritahu, aku yang jadikan langit, aku yang jadikan bumi, aku yang bagi kamu makan, aku yang bagi kamu hidup, aku yang menghidupkan kalian, hujan turun dari langit, aku yang turunkan, lautan, makan minum, semua itu aku yang punya. Namun ada di antara manusia yang gagal mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengikut kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabbul Jalil. Itu yang Allah beritahu, wama qadarullah haqqa qadrihi. Nak meletak Allah, letak Allah pada tempat dia. Letak Allah pada tempat dia. Kita manusia pun dah fahami, masing-masing ada kedudukan. Betul. Masing-masing ada tempat duduk. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha berkuasa. Mana mungkin kamu syirikkan Allah? Mana mungkin kamu kongsikan kuasa dengan Allah? Mana mungkin kamu tuduh Allah itu ada anak? Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya lemah? Jadi mereka gagal. Allah beritahu dunia dan seisinya, bumi dan seisinya pada genggaman dia. Awal-awal Allah beritahu supaya manusia insaf, tersentap.
jangan main-main. Dunia dan seisinya aku yang punya. Datang seorang ketua di pejabat, dia kata, kalian jangan main-main. Bila-bila masa saya boleh pecat. Bila-bila masa saya boleh turunkan gaji. Bila-bila masa saya boleh buang. Bila-bila masa saya boleh tutup company ini. Sebab dia yang pegang, dia bos. Dia bos, dia pemilik. Dia pemilik mutlak company tersebut. Ada siapa-siapa nak bantah? Nak bantah. Allah beritahu. Kemudian Allah beritahu setelah genggaman itu berlaku, penguasaan mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu Allah akan tiupkan sangkakala melalui malaikat yang dilantik untuk meniupkan sangkakala, maka rebahlah segala yang ada di atas permukaan bumi. Pada ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala beritahu bagaimana pembalasan itu berlaku. Nampak episod dia, aku yang berkuasa, aku hancurkan, aku bangkitkan. Masya-Allah. Kita nak lihat apa nasib kita setelah kita dibangkitkan. Masya-Allah. Terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik kita pada hari ini iaitu seperti biasa pada hari Sabtu dan Ahad, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 67 sehingga ayat yang ke-69 yang akan dikendalikan oleh saya Da'i Fahmi, dan juga panel kita iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, insya-Allah. Jadi kepada para penonton yang terdapat sebarang persoalan, terdapat sebarang kekeliruan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya teruskan mempersilakan Ustaz untuk sambungan kepada mukadimah kita pada pagi ini. Terima kasih Da'i Fahmi dan juga kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Kita sambung balik dalam memperhalusi ayat yang ke-67 dahulu. Kita sebut dah wama qadarullah. Wama itu mana nafi, maksudnya mereka sama sekali bila hati sudah keras, bila hati sudah tertutup, apa saja Tuhan bagi dia tak nampak itu adalah pemberian Tuhan. Dia rasa dialah segala-galanya, dia pemilik. Sebab itu kita selalu tanya, mana pergi Fir'aun yang rasa dia Tuhan, mana pergi Haman, mana pergi Qarun, mana pergi Namrud. Semua ini mana? Nama-nama yang besar, orang-orang yang besar, orang-orang yang pernah menjajah, orang-orang yang rasa dialah berkuasa. Mana mereka semua ini yang kata mereka lah berkuasa? Akhirnya mereka lupa bahawa yang berkuasa mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Kita sebagai seorang muslim mesti meletakkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berkuasa mutlak kata segala sesuatu. I am nothing. Saya ni tak ada apa-apa. Kalau Tuhan tidak izinkan saya bercakap, saya tak boleh bercakap. Kalau Tuhan tidak izinkan mata saya berkedip, takkan berkedip. Kalau Tuhan tak izinkan saya tidur, saya pun tak boleh tidur. Kalau Tuhan tak izinkan, saya tak ada apa-apa. Kan Allah Subhanahu wa taala wallahu fa'alul lima yurid. Allah yang menggerakkan, Allah yang membangkitkan, segala-galanya Allah. We are nothing in front of Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mesti ingat perkara tersebut. Biar tinggi mana kita terbang, biar besar mana jawatan kita, kita kena tahu wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau kita rasa kita pandai, kita kuasai, kita kena tahu semua itu ada Tuhan yang memiliki yang lebih hebat daripada itu. Supaya apa Da'i Fahmi? Supaya menjadikan kita ni orang yang sentiasa rasa tawaduk. Betul. Kita dijadikan daripada tanah, bahan yang hina, dan kita akan kembali kepada tanah. Tanah itu sesuatu yang dipijak. Betul. Tanah itu sesuatu yang dipijak. Tadi tak ada kemuliaan pada manusia melainkan dengan
dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Man wada'a lillah, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Sesiapa yang merendahkan diri kerana Allah, sebab agungnya Allah dalam hati dia, maka Allah akan angkat dia lagi. Allah akan angkat dia lagi di sisinya. Allah beritahu wal ardu jami'an, wal ardu jami'an, dan bumi keseluruhannya adalah qabdatuhu, pada genggaman Allah. Kalimah genggaman ini semua kita boleh gambarkan, boleh faham, boleh dia boleh diimajinasikan perkara tersebut. Saya boleh genggam benda itu. Boleh genggam. Ulama sebut genggam di situ tidak mengkaifiatkan bagaimana manusia genggam. Manusia genggam dengan tangan. Betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala genggam dengan kekuasaan dia. Jadi langit bumi ini pada genggaman Allah. Siapa yang ada dalam bumi? Saya. Dan Fahmi. Kan? KLCC pun di bumi. Betul. Kan? Burj Khalifa pun di bumi. Semua di atas bumi. Orang hebat-hebat di atas bumi. Segala-galanya di bumi. Tuhan kata aku genggam besok. Aku menggenggam. Genggam itu nak beritahu bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala boleh hancurkan. Betul. Pada genggaman dia juga menggambarkan kekuasaannya. Qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tak ada siapa yang boleh melepaskan diri, tak ada siapa yang boleh membayar, menebus untuk mengecualikan diri dia daripada terlibat turut dalam suasana kiamat. Was-samawati matwiyatun biyamini. Begitu juga dengan langit. Langit ni samawat, langit, 7 lapisan langit juga dalam genggaman Allah Subhanahu, digulungkan. Ini kertas, dia langit ni seperti hamparan kan? Langit ni selalu digambarkan sebagai hamparan. Bila digulung beginilah, semua kita tahu gulung, ini gulung. Jadi digulungkan. Jadi langit itu digulung begini, digulung kemudian digenggam. Jadi itulah gambaran Tuhan nak beritahu yang manusia boleh akses perkara tersebut secara mudah. Biyaminihi, pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tergulung segala-galanya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Setelah kita lihat, ya Allah hebatnya Engkau, ya Allah maha berkuasa Engkau, ya Allah aku ni tak ada apa-apa. Begitu suasana kiamat, maha suci Engkau wahai Tuhan. Tiada sesuatu pun yang lebih tinggi daripada Engkau. Maka maha suci Engkau ya Allah daripada apa yang manusia sekutukan. Kalimah subhana ini dia menyentap saya, Daim Fahmi. Yes, subhana. Dalam Al-Quran, kalimah subhana ini menggambarkan kesucian Allah yang mutlak. Tuan-tuan, kita biasa bertasbih kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah subhanallah. Daripada perkataan subhana ini kita ada sabbahalillah, bertasbih memuji Allah. Sabbahalillah, bertasbih memuji Allah. Telah bertasbih memuji Allah. Yusabbihulillah, sedang bertasbih memuji Allah. Sabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah memuji Allah. Ketiga-tiga uslub itu ada past tense, ada present tense, ada fi'il amar, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, past tense, present tense, semua itu terikat dengan masa. Kalau past tense, semalam, tahun lepas, 10 tahun lepas, itu semua past tense. Present tense, sekarang sedang berlaku. Semua itu terikat dengan masa. Dengan lafaz subhana, Allah nak beritahu maha suci Allah Subhanahu wa taala. Biarpun manusia daripada mula-mula bumi ini diwujudkan sampailah manusia yang terakhir tidak bertasbih, gagal berzikir, gagal menyucikan Allah. Allah nak beritahu dengan lafaz subhana, Allah maha suci dengan sendirinya. Allah. Farid tak tasbih, itu tidak mengurangkan kesucian Allah. Satu dunia manusia, 1.6 bilion manusia hidup di atas permukaan bumi ini, yang beragama Islam 1.8, 1.7 bilion manusia, semua mereka lupa mentasbih Allah. Allah tetap suci dengan sendiri. Allah nak beritahu, engkau orang mensucikan aku, tidak mensucikan aku, tetap suci dengan sendiri. Itu lafaz subhana. Sebab itu tiada lafaz yang lebih mulia dalam zikir ini melainkan lafaz subhana. Banyakkan. Sebab itu Nabi sebut kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani andar rahman,
wa thaqilatan fil mizan, atau kama qala alaihi salatu wasalam, lafaznya sangat ringan pada bibir, sangat disukai oleh Allah, sangat berat timbangannya pada hari kiamat atau pada timbangan Allah. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Semua apa saja yang disadurkan dengan lafaz subhana sangat disukai oleh Allah. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang manusia sekutukan. Itulah uraian bagi ayat yang ke-67 Daim Fahmi. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Bermaksud kita ni perlu sentiasa ingat diri kita ni sentiasa adalah diri yang hina sebenarnya, makhluk yang hina. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang memiliki segalanya. Mungkin ada hari ini Ustaz yang cakap aku buat ni adalah hasil usaha aku, titik peluh aku, tak ada orang lain yang bantu aku. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segalanya. Allah Subhanahu Wa Taala kata Ustaz yang mengizinkan apa yang telah kita capai pada hari ini. Kalau Allah tak izinkan apa yang kita capai ini, kita tak akan capai apa yang ada pada depan mata kita. Jadi kalau kita buat sesuatu perkara, ingat kita hanya berikhtiar, berusaha, namun Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengizinkan segala perkara yang kita buat. Jadi pada Ustaz dan juga para penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 67 sehingga ayat yang ke-69 yang telah dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz kita sebentar tadi. Jadi pada para penonton, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa buang masa lagi, kita nak terus serahkan kepada Al-Fadil Ustaz kita untuk tafsiran ayat yang seterusnya. Sebentar tadi Ustaz dah tafsirkan ayat yang ke-67, kita nak tafsir pula ayat yang ke-68. Ustaz, dipersilakan. Terima kasih Daim Fahmi, terima kasih kepada ibu ayah, para penonton yang setia bersama kami dalam kuliah tafsir dalam Tanyalah Ustaz. Ayat ke-68, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilewatkan kematiannya. Ada di antara makhluk yang Tuhan lewatkan kematiannya. Siapa mereka, kita akan lihat selepas ini. Kemudian ditiup sangkakala berikutnya sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun, berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Maksudnya thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Qiyam, bangun, yanzurun, menantikan pembalasan atau menantikan apakah kesudahan mereka di padang mahsyar. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, ada beberapa perkara yang sangat mustahak untuk kita faham pada ayat ini dan sangat menarik. Lama saya baca semalam untuk saya perhalusi satu persatu apa yang terkandung dalam ayat 68. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut wa nufikha, ditiupkan sangkakala, ditiupkan pada apa? Fissur. Terima kasih kepada penerbit yang membekalkan gambar
sur. Ini sur namanya. Ataupun ditiupkan pada sangkakala ni, ditiupkan disebut sudah tentu akan ditiup sangkakala. Yang ini namanya Al-Qarn. Al-Qarn. Zulkarnain, orang yang ada 2 tanduk, dia bukan dia ada tanduk, tetapi topi besi yang dia pakai itu ada tanduk. Masya-Allah. Nah, mungkin zaman itu kalau seorang ketua yang hebat dalam memimpin tentera, dalam memimpin satu batalion, maka ketua itu akan pakai topi besi yang ada tanduk. Melambangkan pemimpin lah. Pemimpin lah, bukan dia ada 2 tanduk. Jadi tanduk. Jadi tanduk ini simbol kekuatan, simbol gagah. Jadi yang ni namanya dalam bahasa Melayu apa dia? Trompet. Bukan. Namanya tetuang. Tetuang. Saya pun baru tahu pagi tadi. Terima kasih. Ini namanya tetuang dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Qarn. Qarn. Ini namanya Qarn. Tetuang, Ustaz. Tetuang, ya. Dia juga disebut sebagai horn. Horn. Horn lah, horn. Orang kita horn. Mengehon. Tadi baru saya tahu bahasa Melayu boleh kita menggunakan awak telah menghon saya. Dan so bahasa Melayu betul sebab ada dalam kamus Dewan Bahasa. Baik, ini qarn. Ada satu riwayat daripada An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis marfu', diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Satu hari sahabat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kegusaran. Bagi dia selalu gusar, tapi sahabat bila tengok Nabi macam bila Fahmi tengok ustaz susah hati. Ustaz, kenapa ustaz? Kenapa nampak macam ustaz gusar saja, nampak macam ada yang tak selesa, risau? Kan biasanya ustaz happy, kenapa ustaz nampak macam susah hati? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati begitu oleh para sahabat. Jadi sahabat tanya, "Malaka ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah, apa sudah jadi? Kaifa an'amu? Kaifa an'amu, bagaimana aku mungkin gembira sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan malaikat Israfil. Israfil. Malaikat Israfil sahibul qarn qad iltaqama al-qarna. Maksudnya Israfil yang akan tiup sangkakala sudah pun meletakkan trompet itu ataupun tetuang itu di mulut dia. Trompet tetuang di mulut. Mulut bila tempat tiup itu kecil, di hujung itu akan lebih besar. Betul. Sudah ada di tangan dia, sudah pun diletak di mulut dia, tunggu perintah Allah untuk tiup saja. Allah. Tunggu perintah Allah untuk tiup. Memang kerja malaikat Israfil itu satu je. Allah Akbar. Sejak dia dijadikan sampai hari kiamat ditiupkan sangkakala, dia pegang. Tunggu. Allah Ta'ala kata tiup, unfukh, dia akan tiup. Bila-bila masa saja. Dia akan tiup. Cuma bila malaikat itu tiup, bila malaikat Israfil tiup, fi suri fasa'iqa, lalu rebah jatuhlah segala yang ada di langit dan bumi. Perkataan sa'iqa, ibu ayah, banyak kali kita jumpa. Dalam surah Al-Baqarah selalu Allah sebut berkaitan sikap Bani Israel dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Fasa'iqa man fis samawati wal ard. Fasa'iqa, sawa'iq, hadar al-maut. Perkataan sawa'iq ataupun as-sa'qu adalah tiupan asalnya. Bunyi, dikata bunyi. Bunyi yang menatijahkan, boleh menatijahkan begini. Bunyi yang boleh menatijahkan orang mati. Dan boleh juga bunyi itu menatijahkan orang pengsan. Sebab Nabi Musa kan bawa pembesar-pembesar Israel Yahudi ni pergi ke Jabal Turi Sina. Bila sampai di atas itu, mereka minta nak lihat Allah. Ingat cerita tu dah, Fahmi? Kata, Musa, tunjukkan kami. Engkau cakap kau selalu berbicara dengan Tuhan, tunjukkan kami nak lihat Tuhan engkau. Allah tidak memperlihatkan dirinya, tetapi Allah memperlihatkan kekuasaannya. Allah datangkan bunyi saja, mereka semua rebah. Allah. Mereka semua rebah. Ada riwayat sebut mereka mati, tapi mustahil.
bagi ahli tafsir, mereka tidak cenderung kepada mereka mati. Kalau mati, pasti Nabi Musa akan dituduh, Musa, engkau bawa pembesar-pembesar kami, lepas tu engkau bunuh di atas bukit Jabal Tur di Sina, kan? Jadi mereka dipengsankan. Nak beritahu, akan datang satu tiupan sangkakala nanti lebih dahsyat daripada ini, manusia boleh mati. Jadi maksudnya, tuan-tuan, para penonton yang saya kasih sekalian, ada di antara bunyi yang boleh menjadikan manusia mati. Ya. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak teruskan dengan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-69 Ustaz. Boleh saya? Ya. Boleh kita teruskan? Ayat 68 ni sikit lagi. Sikit lagi Ustaz. Ada lagi Ustaz? Sikit lagi. Masya-Allah. Dia kena tarik break kejap, lepas tu sambung balik, dah tua. Masya-Allah. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala beritahu telah ditiupkan sangkakala, maka rebah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Man fis samawati wa man fil ard. Semua yang di langit, di bumi. Kalau di langit apa? Burung yang terbang, malaikat-malaikat yang bertebaran. Setiap hari ada 70 ribu malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Mereka semua akan rebah. Illa man sya Allah. Siapakah mereka yang dikecualikan oleh Allah daripada mati pada tiupan sangkakala pertama oleh malaikat tadi? Tapi sebelum itu, tiupan ini ada 3, tuan-tuan. Tiupan ada 3. Pertama, nafkhatul faza', maksudnya tiupan yang menakutkan. Wa nafkhatu al-maut, nafkhatu sa'aq, ataupun tiupan yang mematikan. Yang ketiga, nafkhatu al-ba'ath, tiupan membangkitkan. Tiupan menakutkan, manusia akan jadi kelang kabut. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kan yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Kan pada ditiupkan tu sudah manusia jadi kelang kabut, tidak tenteram, tidak keruan. Manusia masing-masing gundah gulana, tidak tentu arah. Anak yang sedang menyusu melepaskan susu ibu dia. Allah. Semua berpisah, bertempiaran. Itu namanya nafkhatul faz'i. Kemudian nafkhatus saqi, nafkhah kedua adalah tiupan untuk matikan. Yang tiupan ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan. Okey, semua dah rebah mati sekarang ni. Tinggal yang terpilih saja yang masih tidak mati. Adalah 4 malaikat mengikut beberapa riwayat, dan saya cenderung kepada riwayat tersebut. Ada 4 malaikat yang dibiarkan tidak mati pada tiupan itu. Pertamanya malaikat Jibril, keduanya malaikat Israfil, yang ketiga malaikat Israel, yang keempat Mikail. 3-4. Wal muqassimati amra. Allah sebut wal muqassimati amra. Siapa wal muqassimat? Muqassimat dalam surah tersebut, ayat tersebut apa? Adalah 4 malaikat yang ditugaskan tugas yang besar. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mikail. Kita ada malaikat Jibril, kita tahu yang bawa wahyu. Yang keduanya malaikat Israfil yang akan tiup sangkakala. Yang keempat malaikat Israel yang cabut nyawa manusia. Tapi kita takkan jumpa lafaz Israel sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kebanyakan sebut malakul maut, malaikat yang cabut nyawa. Yang keempat malaikat Mikail. Okey, siapa yang tinggal? Allah Ta'ala tanya. Sekarang siapa yang tinggal, wahai Israfil? Siapa yang tinggal? Allah tanya pada malaikat Israel. Siapa yang tinggal sekarang? Aku, iaitu Israel, aku, Jibril, Mikail dan juga Israfil. Allah Ta'ala kata sekarang matikan Israfil. Malaikat pun cabut nyawa Israfil. Sekarang siapa tinggal? Aku, Jibril dan juga Mikail. Sekarang cabut nyawa Mikail. Malaikat Israel pun cabut nyawa Mikail. Sekarang siapa tinggal? Aku dan Jibril. Yang cabut nyawa ni. Sekarang siapa yang tinggal? Aku dan Jibril, ya Allah. Kalau engkau dengan Jibril, matikan Jibril. Pada masa itu Jibril akan mati. Masa Jibril mati itu, bila Allah cabut nyawa, malaikat Israel cabut nyawa Jibril akan rebah dengan sebut Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdi. Dia rebah itu dengan tasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah tanya, siapa tinggal sekarang? Siapa yang berbaki sekarang, wahai Israel? Aku dan engkau, wahai Tuhan. Allah Akbar. Dan tinggal aku dengan engkau aja sekarang ni. Kalau macam tu, matilah engkau sekarang, wahai Israel.
Israel pun akan mati. Bila Israel mati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar." Surah Ghafir ayat 16, Allah akan bertanya pada diri dia sendiri. Katakan kepada mereka, siapakah yang berkuasa pada hari ini? Atau siapa punya milik kekuasaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Kuasa pada hari ini Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang satu tunggal. Tuan-tuan para penonton yang saya kasihi sekalian, setelah ditiupkan sangkakala, tapi ayat ini ada cerita saya dekat Mekah. Tapi yang tu nanti Da'i Fahmi ingatkan saya akan sambung. Mungkin juga saya akan sebut selepas kita rehat. Ada cerita ayat ni berlaku pada saya masa saya di Mekah. Maka setelah semua rebah, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan malaikat Israfil yang tiup sangkakala supaya dia bangkit daripada kubur, dan ditiupkan sangkakala ketiga tadi, maka bangkitlah semua yang ada daripada kubur. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, untuk masing-masing mendapat habuannya di padang mahsyar. Masya Allah, terkesima saya dengar huraian daripada Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz, kepada para penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 67 sehingga ayat yang ke-69. Tuan-tuan, masih lagi segar ke? Kalau tak segar, tuan-tuan boleh mengopi dululah. Ambillah kopi, minum dulu kan, bagi segar mata supaya kita dapat menghabiskan pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, tuan-tuan boleh hubungi kami di talian 1800 88 1677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Ustaz untuk sambungan pada tafsir kita pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih Da'i Fahmi. Dia bila cakap bab tafsir ni memang luas perbahasan dia. Dia rasa, saya sendiri rasa tak kenyang bila saya baca tafsir, bila saya hurai. Saya berharap ibu ayah para penonton dapat manfaatkan semaksimum mungkin pencerahan yang kita sajikan sebagai suatu jalan yang terbaik bagi kita lebih dekat dan lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran Al-Karim. Imam Qurtubi pernah sebut, dia kata, man balaghahu Al-Quran faka'annama kallamahullah. Sesiapa yang sampai kepadanya Al-Quran, seolah-olah Allah berbicara dengan dia. Bicaralah dengan kalam Tuhan ini. Pasti kita akan rasa nikmat dan juga rasa kemanisan iman. Jadi ibu ayah, tadi ayat 69, ayat 68 telah pun saya huraikan dengan panjang lebar. Kita lihat pula ayat ke-69. Allah berfirman dalam dalam ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Saya beritahu dah peringkat yang dilalui secara stages tu. Pertama sekali Allah beritahu, aku berkuasa, aku akan genggam, aku akan hancurkan, aku akan tiup sangkakala, dan ada orang mati, ada makhluk yang tak mati, itu empat malaikat tadi. Kemudian aku akan bangkitkan masing-masing supaya masing-masing tegak di atas tempat masing-masing untuk terima balasan. Sekarang Allah beritahu bagaimana balasan itu disajikan. Sebelum itu, bumi ini setelah dihancurkan, gelap dalam suasana, sebab matahari dah tak ada, bintang dah tak ada, semua sudah digulung.
Masya Allah. Matahari sudah digulung, bintang sudah digulung, sudah hilang cahaya matahari, sudah hilang cahaya bulan, sudah hilang cahaya, semua cahaya segala tak ada. cahaya tak ada. Hanya ada cahaya Tuhan saja. Masya Allah. Hanya ada cahaya Tuhan saja pada hari tersebut. Sebab itu Allah sebut wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Pada keadaan saat tersebut maka teranglah alam yang baru itu dengan cahaya Tuhan. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu makhluk, tapi yang bekalkan matahari itu cahaya Tuhan. Betul. Bulan itu makhluk, yang bekalkan bulan itu cahaya Tuhan. Bintang itu makhluk, yang bekalkan bintang itu cahaya Tuhan. Walaupun manusia kata ada kandungan gas sebagainya, itu adalah dari sudut teori. Betul. Dari sudut hakiki, orang Islam kena beriman bahawa semua itu adalah hak mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bumi yang gelap gelita yang sudah ditukar fizikalnya sekarang diterangkan dengan cahaya Tuhan. Binuri rabbiha. Cahaya itu seperti mana disebut dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya yang sempat saya baca semalam adalah kitab tafsir At-Tabari, Qurtubi. Kesemua mereka sebut ai adaat yaumul qiyamati idza tajalla al-haqqu jalla jalaluhu wa 'ala lil khalaiqi li faslil qada. Pada hari tersebut bila Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemuliaan, keagungan, kesucian akan kudusnya Tuhan dengan cahaya yang luar biasa, cahayanya tidak seperti mana cahaya berada yang cahaya dalam studio ni Imam Fahmi, tidak seperti cahaya spotlight di studio atau di apa ni di stadium. Betul. Cahaya yang tidak memudaratkan mata. Ulama sebut cahaya itu warna perak. Warna perak. Warna perak. Dia warna cerah yang barangkali kan cahaya kalau kita nak lihat warna yang keputihan tu. Bulan lah. Betul. Bulan kan cahaya dia putih. Betul. Begitulah. Tidak akan memudaratkan dan tidak berasap, tidak panas dan cahayanya sangat-sangat luar biasa. Didatangkan cahaya tersebut pada hari Allah Subhanahu wa taala terangkan bumi pada hari tersebut. Lalu kitab diletakkan pada tangan. Kalau siapa dapat tangan kanan, beruntung. Siapa dapat tangan kiri, dia akan menyesal dan berharap supaya kitab tak dapat. Kemudian Nabi-Nabi akan didatangkan bersama umat-umat masing-masing. Bagaimana? What is your response to your messenger? Apa respon kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa respon umat Nabi Daud, umat Nabi Ibrahim? Masing-masing akan respon. Wasyuhada. Syuhada ini para alim ulama dan juga orang yang menyaksikan bagaimana ajaran Islam dibawa. Wa qudiya bainahum bil haqq. Pada hari tersebut qudiya bainahum bil haqq. Setiap keputusan Tuhan tidak pernah menzalimi sesiapa. Sangat cermat dan sangat tepat dan tidak akan ada seorang pun yang membantah kepada keputusan Tuhan. Masya Allah. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak akan dizalimi walaupun sebesar biji sawi. Min khardalin. Tidak pernah Tuhan menzalimi sedikit pun. Sebab bukan hak tu, bukannya sifat Tuhan menzalimi hambanya. Keadilan Tuhan akan dilihat pada hari pembalasan. Subhanallah, terbaik. Semoga kita semua dapat balasan yang baik. Betul. Masya Allah. InsyaAllah Ustaz, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi kita Ustaz nak ambil soalan sulung Ustaz untuk pagi kita ni. Daripada Facebook soalannya, daripada Puan Masrifah Nur Jamain. Untuk ayat yang ke-67, apakah yang dimaksudkan dengan dan mereka tidak mengagungkan Allah menurut semestinya? Dan apakah pula maksud tangan kanannya pada ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Masrifah Nur Jamain atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Ya, tidak mengagungkan Allah dengan semestinya mereka masih lagi mensyirikkan Allah. Masih lagi mengkongsikan kuasa kepada Allah. Itu kalau kita rujuk zaman jahiliah. Zaman kita pula kita lihat, ada tak sifat-sifat tersebut? Bagaimana manusia melihat kedudukan Tuhan dengan kedudukan manusia? Bagaimana manusia mencari satu bantuan di atas permukaan bumi ini dengan meninggalkan Allah?
Jangan kata tidak, masih lagi ada di antara sebahagian masyarakat, ada di antara kita yang masih lagi bergantung kepada tangkal, bergantung kepada jampi serapa, bergantung kepada semangat dan pelbagai. Jadi mereka tidak nampak ke Allah sebagai Tuhan yang mutlak. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah. Termasuk juga orang yang tinggalkan perintah-perintah Allah. Allah kata solat, kamu tak solat. Allah suruh zakat, kamu tak zakat. Allah kata bila ada kemampuan pergi haji, kamu tak pergi haji. Jadi kamu tidak mengagungkan Allah. Allah suruh saya solat, kerana perintah Allah. Jadi nampak kan? Jadi masih lagi tidak mengagungkan Allah mengikut kedudukan dan juga kudratnya. Kalau saya mengagungkan ibu ayah saya, mesti saya akan dengar cakap ibu ayah, baru saya seorang anak yang mengagungkan ibu ayah. Betul tidak? Betul. Kalau ibu ayah ada, ibu suruh buat benda baik, ibu suruh kita belajar rajin, ibu suruh kita, tapi kita tak patuh. Samalah bila disebut berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala sebelah kanan ke kiri, ini tidak sama sekali menggambarkan sesuatu fizikal seperti mana makhluk milik. Kesemua itu merujuk kepada kekuasaan Allah. Bila Allah sebut genggaman dia, kanannya semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu. Dan wallahu yaliku bijalla jalalihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki mengikut kekuasaannya. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita, Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusuf daripada Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Datuk dan dengan Ustaz lah ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah dan daim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan puan. Ya, macam ni Ustaz kan. Ustaz kata tadi dalam Al-Quran tu kata kita ni semua dalam genggaman Allah kan. Langit dan bumi seisinya tu semua adalah milik Allah Ustaz ya. Adakah dengan orang yang enggan ataupun kufur ingkar tu sebab dia tak baca atau tak dapat hidayah atau bagaimana, dan bagaimana cara Ustaz supaya kita ni taat, patuh, sujud pada Allah dan bersyukur kepada Allah? Bagi Ustaz tip-tip Ustaz ya. Ya, adakah doa ibu ayah tu juga makbul untuk anak-anaknya Ustaz? Itu je soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kepada Puan Supinah Yusof di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Pertama sekali genggaman Allah Subhanahu wa taala ke atas semua makhluk, yang beriman, tak beriman, yang terbang, yang melata, yang dalam air, yang sedang berjalan dua kaki, semua itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Manusia dia jadi tak kenal, dia jadi engkar, dia jadi jauh daripada Allah ni kerana dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenal Allah senang. Manusia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak kenal? Dia tak belajar. Betul. Kan, cuba ikuti tafsir kita pagi ni. Sedikit sebanyak akan mencetuskan rasa ingin dekat dengan Tuhan. Rasa ingin bertuhan. Kan? Punyalah luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, punyalah pemurah Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu masih manusia tergamak meninggalkan Tuhan yang begitu pemurah, begitu penyayang. Allah. Manusia lari kepada dunia, manusia lari kepada makhluk lain, manusia lebih mengharapkan kasih sayang manusia, manusia lebih mengharapkan perhatian manusia, tetapi manusia lupa perhatian Allah itu tidak ada tolok bandingnya. Dia kerana tidak ada hidayah. Hidayah ini bukan sesuatu yang kita duduk di rumah, duduk berkurung dalam bilik, duduk selimut dapat hidayah. Tak, hidayah ini kena cari. Tengok Ashabul Kahfi, Seven Sleepers, mereka keluar cari hidayah Allah. Saya dulu pun sama juga. Kalau umur saya 17, 16, 17, 18 tahun dulu, saya tidak menggerakkan diri saya untuk membaca, untuk bertanya, untuk mengenal, untuk berfikir, pasti saya pun tidak jumpa apa itu ketuhanan dalam Islam. Jadi kita kena berusaha. Yang keduanya, syukur itu adalah satu tuntutan. Kita semua kena syukur. Syukur itu tanda kita taat pada Allah, menggunakan nikmat Allah pada jalan Allah suka. Dan doa ibu ayah pastinya mustajab. Tidak ada doa yang lebih besar keramatnya daripada doa seorang ibu ayah. Masya Allah, terbaik Ustaz. Betul Ustaz, hidayah bukan perlu ditunggu, dia tak akan datang bergolek, tapi kita perlu mencari hidayah tersebut. Kita yang kena belajar sebagai makhluk, kita yang kena belajar untuk mencari hidayah, mencari cahaya di sebalik kegelapan. Jadi Ustaz, kita nak melabuhkan tirai di TV3, namun para penonton jangan ke mana-mana. Kita akan ada sambungan lagi 30 minit di siaran TV9. Jumpa lagi selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di dalam rancangan soal jawab agama yang terbaik di Malaysia. Itu Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru dengan siaran hampir 30 minit lagi Ustaz ya, di TV9. Jadi buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik kita pada pagi ini ialah topik tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 67 sehingga ayat yang ke-69. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan ataupun kekeliruan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton, insya-Allah. Ustaz, serius Boleh, kita terima soalan. Baik, soalan seterusnya Ustaz daripada Facebook, daripada Al-Ali Ali. Pada ayat yang ke-67 dalam surah ini menyatakan orang musyrik tidak menghormati Allah Subhanahu Wa Taala dengan penghormatan yang sewajarnya. Apakah perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di dunia dan juga di hari perhitungan di akhirat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Al-Ali Ali atas soalan tersebut. Ya, terima kasih kepada Al-Ali atas soalan tadi. Pertama sekali, mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui Allah itu ada kongsi seperti mana yang berlaku di zaman jahiliyah. Mereka masih lagi menyembah idol-idol yang mereka susun sehingga beratus bilangannya. Begitu juga mereka bagi nama Lat, Uzza, Manah, dan selain daripada itu mereka mohon perlindungan daripada nenek moyang, ada amalan-amalan khurafat. Semua ini termasuk dalam perkara yang disebut mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling mustahak, mereka tidak mengagungkan Allah, mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah. Kalau mereka mengaku pun Allah sebagai Tuhan, masih lagi mereka berkongsikan Allah dengan kuasa-kuasa yang lain. Itu yang disebut dalam ayat yang ke-67 seperti mana yang kita faham. Ya. Itu saja penjelasannya Ustaz. Itu penjelasan. Baik, insya-Allah. Terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yat sini, Nur Hayati Ismail dari Rawang. Ya, apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah, terima kasih Da'i dan Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah, alhamdulillah. Boleh Kak Yat cakap dengan Ustaz? Boleh, dipersilakan Kak Yat. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soalan Kak Yat nak tanya, adakah setelah tiupan sangkakala yang kedua kita dibangkitkan dari kubur, adakah sebagai seorang Islam ada lafaz-lafaz tertentu yang kita akan ucapkan Ustaz? Maknanya bergantung pada saat kematian kita, adakah Allahu Akbar ke Subhanallah? Itu soalan Kak Yat. Lepas tu Kak Yat nak tanya, Kak Yat ada kematian 2 orang anak yang masih kecil, maksudnya 2 dan 3 tahun. Jadi Kak Yat nak tanya, syafaat yang akan kita dapat tu di mizan ke, masa dihisap tu ke, atau di pintu syurga Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita akan dibangkitkan. Kalau dia sebagai seorang Muslim, dia bangkit sebagai seorang Muslim. Kalau dia sebagai orang kafir, dibangkitkan sebagai seorang kafir. Pastinya orang Islam bila dia bangkitkan di padang mahsyar, dia akan lihat akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu. Dia akan mengucap la ilaha illallah. Dia akan bertasbih, memuji Allah sebab dia telah memperakui perkara tersebut masih hidup di dunia dan akan membawa sifat yang tersebut di akhirat kelak. So dia akan mewarisi perbuatan-perbuatan yang baik. Dia berbeza dengan yang tidak beriman. Yang tidak beriman di dunia, dia tidak beriman bila dimati, ditiup sangkakala, bila bangkit, bila melihat kebenaran, dia akan minta patah balik ke bumi. Allahu Akbar.
Dia kata boleh tak pulangkan balik pada bumi. Tapi orang beriman tak. Dia kata this is time yang saya tunggu. Ini masa yang saya nantikan untuk melihat Allah dan mendapat keputusan duduk dalam syurga. Tak payah penat dah seperti mana di dunia dengan pelbagai cobaan, dengan pelbagai. Sekarang masa untuk menuai, masa untuk enjoy dalam syurga. Tapi adapun kafir bila dibangkitkan melihat semua kebenaran yang pernah dinafikan dulu, semuanya terbukti di hadapan mata. Dia kata, wahai Tuhan, Irji'na, kembalikan kami ke atas permukaan bumi. Patah balik, bagilah masa tempoh. Sekarang kami percaya. Allah. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah beri tempoh yang cukup. Pada hari tersebut tak ada lagi patah balik. It's only one way ticket. Yang seterusnya adalah bila ke ayat kita ucapkan takziah dan kita ucapkan semoga kedua anak itu akan memberi syafaat. Amin, syafaat ini adalah sebagai satu bentuk pelepasan dan juga keringanan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat kita sendiri kena baik, kita sendiri kena jaga perintah Allah. Dekat akhirat besok akan Tuhan tambahkan lagi sebagai salah satu imbuhan di atas kehilangan dua cahaya mata ketika mereka masih kecil lagi. Ramai juga yang kehilangan anak masa umur anak-anak kecil meninggal tapi ibu ayah tidak berubah. Tidak semayang, tidak buat perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dalam tidak mentaati perintah Allah. Daripada mana anak itu akan beri syafaat? Pertamanya, kena ingat bila anak yang meninggal usia kecil, itu bermaksud darah daging kita sudah ada dalam syurga, sedang menanti kehadiran ibu dan ayah. Ada satu cerita mengenai Malik bin Dinar. Barangkali besok saya akan kongsi cerita Malik bin Dinar. Harap da'i boleh ingatkan saya Malik bin Dinar, bagaimana kehilangan anak itu memberi syafaat kepada dia di akhirat kelak. Saya berharap supaya rakyat juga mendapat syafaat anak yang meninggal suatu kecil lagi itu. Amin, insya-Allah. Baik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Pada ayat yang ke-68, Ustaz, ketika sangkakala kedua ditiup, kita semua akan dibangkitkan setelah dimatikan. Adakah ini bermakna malaikat Israfil adalah makhluk pertama yang dihidupkan kembali untuk menjalankan tugasnya? Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak di atas soalan tersebut. Ya, terima kasih kepada Intan Zurina. Soalan very spesifik dan sangat ringkas jawapannya, ya. Ya. Adakah malaikat Israfil yang akan dibangkitkan pertama kali? Makhluk yang pertama dibangkitkan? Ya, sebab malaikat Israfil kena tiup sangkakala yang berikutnya untuk kebangkitan. Kita kata tiga tiupan kan? Tiupan menakutkan, tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Betul. Ketiga-tiga ni kerja malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil akan dibangkitkan pertama untuk ditiup supaya berlakunya kebangkitan daripada kubur. Masya-Allah, ringkas dan padat Ustaz. Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh, Kudai Johor. Ya. Masya-Allah. Apa khabar Haji Tukinon? Alhamdulillah baik. Saya doakan mudah-mudahan rancangan ini terbaik. Masya-Allah, amin amin insya-Allah. Jadi Haji Tukinon, apa soalannya Tuan Haji Tukinon? Baik, persoalannya Ustaz Adai, kita selalu disuruh mengamalkan Subhana Rabbiyal A'la dan satu lagi Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci, Maha Agung. Jadi apa kebesaran atau keinginaan ayat 2 ini yang kita kalau boleh jangan tinggal, kita amalkan selalu. Nak minta penjelasan dan huraian daripada Ustaz pagi ini ya. Itu saja, terima kasih banyak-banyak Ustaz Dadai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon, salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari Ustaz. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk jawapan. Ya, sebenarnya Haji Tukinon nak ingatkan kita supaya jangan pakat-pakat. Berzikirlah selalu dengan lafaz Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Jadi lafaz kedua-dua ni saya sebut tadi bahawa ada di sana riwayat yang sahih dan juga dalam Arba'in Nawawiyah pun ada disebut riwayat ini bahawa dua kalimah yang ringan pada lisan sangat disukai oleh Habibatani Indar Rahman wa Thaqilatani fil Mizan, dan sangat
sangat berat pada timbangan. Apa dia? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi banyakkan ucapan-ucapan zikir seumpama ini, nescaya kehidupan kita akan diterangi lagi dengan nur, petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir ini, dia adalah satu pemberian Tuhan sebenarnya. Fahami? Tak semua orang diizinkan untuk berzikir. Ramai di antara kita yang macam diizinkan untuk menyanyi, untuk bersembang. Tapi tidak pula ramai di antara kita yang ditaufikkan oleh Allah untuk lidah dia basah, bibir dia menyebut-nyebut nama Tuhan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanallah bihamdi. Kalau boleh sampai ke satu tahap kita ni melatah pun dengan zikir. Allahu akbar. Melatah pun dengan zikir. Tengok apa-apa subhanallah. Tengok, jadi maksudnya dekat zikir itu dengan dia. Ingat Allah, Allah ingat kita. Udhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Ingat aku ingat kalian. Ingat Tuhan sama ada melalui perintah-perintah yang dilaksanakan. Ingat Allah dengan menyebut. Dan di antara tanda orang banyak bersyukur, dia tak akan lupa sebut Allah. Sentiasa berzikir, banyak sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kongsikan ini menjadi panduan juga untuk kita fahami. InsyaAllah. Kerana kita pun taklah banyak sangat zikir. Betul. Adalah zikir, tetapi mudah-mudahan kita terus dapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk memperbanyakkan zikir dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbaik huraian daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Merujuk ayat yang merujuk ayat 68 mafhumnya, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala menyebut langit terlebih dahulu dan baru menyebut bumi dalam ayat ini? Adakah keistimewaan di langit lebih banyak berbanding keistimewaan di bumi? Baik, mohon pencerahan Prof. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin atas soalan tersebut. Terima kasih saudara Izzuddin. Ya, memang benar. Keagungan Allah Subhanahu wa taala ciptaan langit itu lebih besar daripada keagungan ciptaan manusia. La khalqus samawati akbaru min khalqi anfusikum. Sesungguhnya kejadian langit itu dan seisinya adalah lebih besar dan lebih agung, lebih hebat daripada kejadian manusia. We are nothing, saudara Muhammad Izzuddin. We are nothing. We are very small. Kita duduk dalam salah satu planet yang namanya bumi. Ada banyak lagi planet. Kita ada 9 planet. Dan ada juga galaksi-galaksi yang lain. Bintang-bintang yang bertaburan. Bintang itu lebih besar daripada bumi. Kalau kita dah lihat, kalau saudara Izzuddin ada masa, cuba Google tengok NASA punya website. Lihat gambar-gambar yang dibekalkan melalui teleskop. Pasti kita akan rasa asyik dengan melihat kehebatan ciptaan langit yang begitu luas, yang tidak ada sempadan, tidak dapat disukat oleh kelajuan cahaya yang dicipta oleh manusia. Malaikat Jibril telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala melepasi 7 lapisan langit. 7 lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha. Yang saudara Izzuddin tengok dan yang saya tengok, segala cakrawala yang ada, bulan dan bintang yang bertaburan di atas langit, semua itu masih di lapisan langit yang pertama. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, seperti yang kita baca surah Al-Mulk. Langit itu diperhiaskan oleh Allah. Lapisan langit yang pertama. Kita tak tahu apa di 2, apa di 3, apa di 4, apa di 5, apa di 6, apa di 7, apa di 8 dan seterusnya. Jadi benarlah Tuhan mendahulukan apa yang ada di langit itu lebih awal rebah, termasuklah bulan dan bintang. Sebab itu akhirat nanti bila dibangkitkan, bumi itu disinarkan dengan cahaya Tuhan, bukan dengan cahaya matahari dah. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton, kita nak berehat seketika Ustaz. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
bertemu kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz bersedia untuk ambil soalan, Ustaz? Boleh. Baik, insya-Allah kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Datuk Dr. Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Datuk ya. Datuk, kita dah dengar tadi penjelasan mengenai ayat 67, 68, 69 ni. Soalan saya Datuk, kita ni manusia biasa Datuk, tak sunyi, dia tersilap langkah dan sebagainya kerana terlalu banyak godaan, hasutan, bisikan iblis ini. Iblis ni biasanya dia tak marah Datuk, dia bukan marah macam kita ni kalau kita benci satu-satu perkara, tapi dia merayu, bisikan yang halus dia telinga kita, yang tu yang mudah kita tewas ni Datuk. Soalan saya Datuk, apakah kerana ketewasan kita ini menyebabkan kita ini tergolong dalam golongan yang dikatakan sebagai kufur ke bagaimana ke Datuk? Kerana kita manusia biasa yang tak sunyi dan yang serba lemah ini Datuk. Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid di atas soalan tersebut. Saya serahkan pada Ustaz. Ya, terima kasih Haji Omar. Cuma soalan saya pada Haji Omar balik, sampai bila kita nak salahkan iblis? Betul tak? Betul. People always blaming the devil, dipanggilkan. Selalu kita salahkan iblis. Iblis lah punca segala-galanya. Iblis lah segala-galanya. Tetapi manusia lupa dalam diri manusia sendiri ada kejahatan yang walaupun iblis tak datang. So how you create yourself? Bagaimana you dirikan dalam diri kita sendiri kebaikan itu? Betul, iblis itu dicipta oleh Tuhan untuk menyesatkan manusia. Tapi ada kalanya iblis itu sendiri dia akan surrender dengan sifat-sifat manusia. Dia pun kata, aku tak tahan dengan kau lagi hebat daripada aku. Sebab kalau kita lihat, melalui pembacaan saya terhadap Al-Quran, manusia boleh jadi jahat sendiri walaupun iblis itu tidak menghasut dia. Sebab dia sendiri tidak develop kebaikan dalam diri dia. Dia sendiri kena buat benteng dalam diri dia. Haji Omar, jadi kita sendiri kena develop kebaikan dalam diri kita supaya kita tahu ada makhluk namanya iblis. Tapi kenapa kita leka? Kenapa kita biarkan diri kita? Kita tahu ada iblis, ada syaitan. Iblis ni saya sebut itu nama makhluk yang engkar dan kufur kepada Tuhan. Syaitan itu adalah sifat dia. Walau syaitan itu adalah sifat bagi iblis. Syaitan adalah sifat bagi iblis. Walaupun iblis itu tidak datang, tetapi syaitan itu tetap ada. Betul. Syaitan itu membawa maksud setiap sifat manusia yang menjauhkan diri daripada Tuhan. You sendiri yang keep far from Allah Subhanahu wa taala. So bagi saya melihat dua-dua ini kena tahu. Bahawa kita ada makhluk yang namanya iblis dan kita kena tahu dalam diri kita sendiri ada kebisikan-bisikan kejahatan-kejahatan yang boleh lahir kalau kita gagal untuk develop, gagal untuk benteng, gagal untuk imunkan dengan keimanan, disiram dengan Al-Quran, baca Al-Quran, zikir. Kan Nabi pesan, sesiapa yang berzikir maka akan lari jauh iblis daripada kehidupan dia. So bagi saya berharap kita melihat bahawa kelemahan diri terlebih dahulu sebelum kita melihat kelemahan daripada faktor-faktor yang lain. Betul. Kita lihat surah Al-Falaq, surah An-Nas. Surah Al-Falaq cerita macam mana kejahatan daripada luar masuk dalam diri manusia, termasuklah syaitan, black magic, santau dan sebagainya. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas memberitahu bagaimana kejahatan itu lahir daripada diri sendiri. Sebab dia kata, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak mesti jin, tak mesti syaitan, tetapi dalam diri kita sendiri boleh membisikkan untuk buat benda-benda yang tak baik. Kalau tengok pada Firaun tu dari golongan manusia. Firaun sendiri mengaku diri Tuhan. Saya rasa iblis pun akan surrender dengan dia. Iblis betul. Jahat tapi tak pernah tergamak untuk mengaku diri Tuhan. Betul Ustaz. Sebab hidup kita ni pilihan kan Ustaz kan?
Allah Subhanahu Wa Taala dah kurniakan kita akal, fikiran, tapi kita sendiri yang membuat pilihan. Kita tahu sebenarnya benda tu salah, tapi kita buat juga. Itu adalah pilihan diri kita sendiri. Betul. Jadi berhenti juga untuk menyalahkan sesiapa ataupun makhluk-makhluk lain, tetapi mula improvekan diri kita. Baik, insya-Allah. Syaitan akan cakap, "Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl." Saya tidak akan menyalahkan awak jangan salahkan saya. Janganlah terpekik-pekik, iblis, kau punya pasal ni. Why you shout? Kenapa you bising-bising? Hari ni kenapa you bising-bising? Saya tak bising pada awak pun, kenapa nak bising pada saya? Betul. Dan you tahu saya ni memang lama dah kufur. Yang awak ikut saya kenapa? Betul. Akan ada pula dialog. Masa tu kita letak mana muka? Mana nak menyorok masa tu? Kita telah menyalahkan, patut kita salahkan diri sendiri. Betul tu Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Fatimah Ayub. Soalan saya, siapakah orang-orang yang tidak dirugikan ketika menerima kitab pada hari kiamat nanti seperti dalam ayat yang ke-69? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Fatimah Ayub di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Ya, terima kasih kepada Fatimah Ayub di atas soalan tadi. Siapa yang dirugikan? Mereka yang dirugikan adalah mereka yang mendapat kitab catatan mereka di tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sesiapa yang dapat catatan di tangan kanan, maka perhitungannya mudah. Itu indikator dia. Indikator dapat kanan, wah, ada happy ending. Tapi bila dapat tangan kiri, nah siap. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan siapa dapat tangan kanan beruntung, siapa dapat tangan kiri atau di belakang dia akan kata lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya pada hari ini aku tak diberikan catatan. Walam adri ma hisabiyah, dan aku pun tak mahu tahu apa ada. Sebab bila dapat tangan kiri boleh agaklah. Boleh agak. Semoga kita semua dapat catatan tangan kanan. Berdoa banyak-banyak, wahai Tuhan, kurniakan kepada kami supaya kami dapat catatan di tangan kanan. Beruntunglah mereka yang beramal soleh, jaga semua perintah Tuhan, dapat catatan tangan kanan. Amin, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Jadi mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit pengajaran, 3 pengajaran daripada ayat kita pada pagi ini dan juga berserta dengan doa ringkas Ustaz. Ya, terima kasih kepada para penonton yang setia sehingga ke penghujung rancangan Tanyalah Ustaz dalam kita membicarakan kalamullah Subhanahu Wa Taala, surah Zumar ayat 67 sampai ayat 69. Banyak perkara kita telah belajar, sekarang sampai ke peringkat what next? Apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, kita tidak boleh terputus daripada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti meletakkan Allah pada tempat yang paling mulia. Kita tidak akan korbankan apa-apa hak Allah Subhanahu Wa Taala. Junjung perintah Tuhan. Allah dijunjung segala yang Tuhan perintahkan. Yang dunia ini jinjit sajalah. Kalau nampak akhirat ni goyang, nampak Allah itu tak berapa nak konsisten, lepaskan kejap. Kita pegang kemas-kemas. Jangan lepaskan Allah supaya kita tidak rugi di dunia maupun di akhirat. Yang keduanya, kita kena ingat bahawa dunia ini ada tempoh hayat dia, kita ada tempoh hayat dia. Semua makhluk yang hebat macam mana sekalipun ada tempoh hayat. Malaikat Jibril ada sayap beratusan sayap, dengan begitu kehebatan, begitu malaikat Israel, semua akan habis tempoh hayat. Kita kena tahu akan ada tempoh kita akan berakhir. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan malaikat, akan datangkan nabi, akan datangkan rasul, masing-masing menjadi saksi di akhirat terhadap apa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan kita diberi catatan di tangan kanan. Dan ingat, Allah sama sekali tidak akan menzalimi kita walaupun sebesar biji sawi. Ataupun sebesar atom sekalipun. Allah Maha adil ketetapannya di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung program ini kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah, dengan menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah, dengan rasa rendah diri dan segala kehinaan, kami mohon kepadamu apabila kiranya kau beri keampunan kepada kami, keampunan kepada kedua ibu bapa kami, keampunan kepada sanak saudara kami, anak isteri kami dan juga jiran tetangga kami, kenalan kami, sahabat kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk terus beramal dengan ajaran Al-Quran Al-Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz di atas huraian untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih juga buat para penonton kerana setia bersama dengan kami di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan, namun jangan lupa pada hari esok kita ada lagi rancangan seperti biasa Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik tafsir dan taranum juga surah Az-Zumar ayat 70 sehingga ayat yang ke-72 yang akan dikendalikan oleh saya Daim Fahmi dan juga bersama dengan ahli panel yang sama juga Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, insya-Allah. Jangan lupa esok insya-Allah kita berjumpa lagi. Jadi kita akhiri program kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung amanat Nabi, perbaiki diri.